Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga kali ini kami telah membantu seramai 1,409 orang dalam masa kurang 2 tahun dan mereka berjaya turunkan berat badan sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang kita nak buat satu senaman. Nama senaman itu adalah yoga. Orang kata yoga ni bosan sebabkan dia punya movement dia macam tak berapa intense sangat. So saya tak kisah orang nak kata apa, tapi bagi saya yoga ni adalah salah satu key penting dalam proses kita nak turunkan berat badan sebab kita percaya kepada satu konsep, nama konsep itu Formula 613, yang mana dalam Formula 613 ni sementara saya nak buka segala benda untuk dia naik kat sini. Formula 613 ni adalah satu formula yang mana saya percaya, saya personally percaya itulah yang menjadi penyebab utama kenapa seramai 1,409 orang yang berjaya turunkan berat badan melalui kaedah Batak Fitness dalam masa kurang 2 tahun je kita dapat kumpulkan orang semacam tu. Dalam masa kurang 2 tahun. Sebab apa? Sebab kita percaya cara ni mudah untuk digunakan. Kita faham dengan cara yang senang nak difahami. Dan bila kita faham, kita mudah ikut, kita akan lebih senang lagi capai apa yang kita nak capai. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Saya nak tanya, dengar tak suara saya? Waalaikumsalam Kak Yung, hai Puan Nis, Abdullah, apa khabar semua? Dengar tak suara saya? Kalau dengar boleh tak komen dengar? Siapa sini dengar? Waalaikumsalam Cik Ros, apa khabar? Hai Puan Nis, Abdullah, apa khabar semua yang baru join Facebook Live ni? Alright, so selamat pagi semua. Kita berada dekat tempat yang dipenuhi dengan hijau-hijau. Kan? Saya park kereta kat situ. Right, so kita akan buat ni sementara saya nak tengok saya punya baca komen dan sebagainya. Okay? Saya nak juga tengok apakah saya punya cara. Tapi sebelum tu saya nak tanya, dengar tak suara saya? Kalau dengar boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okey, apa yang kita perlukan adalah kita perlukan baju dan seluar yang stretchable ataupun yang longgar. Sebab kita nak buat pergerakan-pergerakan yang akan menyebabkan kita mungkin akan dapat masalah tersingsing-singsing seluar, tersingsing-singsing baju. Kita tak nak pergerakan kita limited disebabkan kita punya pakaian tak sesuai. Okey, make sure baju longgar, seluar pun longgar yang stretchable dan sebagainya. Baru kita mulakan senaman ni, sebab kalau tak nanti agak susah sikit untuk kita untuk kita buat pergerakan. Itu nombor satu. Nombor dua pula adalah kita kena pastikan kita punya kawasan adalah lapang, tidak ada sebarang macam segala benda tok nenek macam kerusi ke apa ke. Nanti kan tersalah buat kan, tersandung, sakit, injet tak pasal-pasal, saya dipersalahkan. Okey, itu adalah yang benda kita kena faham. Baca mejap. Hai Puan Nurwani dengar, alhamdulillah. Puan Anangle dengar, Kak Yung dengar, selamat pagi Puan Anangle. Puan Nis Abdullah dengar. Okey, alhamdulillah. So dah ready ke? Kalau dah ready boleh tak komen dah ready, boleh tak bagi saya love banyak-banyak, dan sekiranya dah ready boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Saya pun nak share juga dekat dalam Telegram channel kita. Nama Telegram channel kita adalah Nak Kurus Sihat Cepat. Okey, tekan butang share dulu, share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin biar lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Okey, saya nak buat 3 yoga pose. Saya nak buat 3 yoga pose, dan yoga pose ini adalah sejenis yoga pergerakan yang akan menjadikan kita akan dapat connect antara kita punya otak, kita punya hati dan kita punya pergerakan keseluruhan tubuh badan. Bila kita dapat buat benda macam itu, insya-Allah proses kita nak berdiet sebenarnya tak susah dah lepas tu. Siapa sini faham, boleh tak komen faham, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan juga share Facebook Live ni. So tengok sikit macam tak nampaklah komen. Dengar Semua okey? Okey, kita punya senaman yang pertama. Okey, tak payah pakai kasut pun tak apa Tak payah pakai kasut. Tak payah pakai kasut. Tak tepi semua slipper ni, right? Sebab apa tak payah pakai kasut? Sebab kita memerlukan grab. Kita perlukan grip, bukan grab, grip kaki kita dekat bahagian lantai. Macam saya dekat luar, dekat padang. So, saya perlukan grip kaki yang kuat untuk cengkam tanah tu supaya kita dapat feel dia punya environment juga. So yoga is all about that. Kita nak dapat feel the environment. Siapa sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan juga share Facebook Live ni? Kita nak pastikan orang dapat faham pergerakan ini. Kita akan nampak signifikan dia kejap lagi. Kita akan perasan, kita akan rasa lebih tenang, kita akan rasa lebih mudah berfikir, kita akan lebih senang bernafas dengan kadar yang lebih baik. Kita akan menyebabkan kita rasa lebih senang untuk kawal nafsu makan kita. That's why yoga yang saya nak buat pada hari ini
adalah yoga untuk kurus. Kita ada banyak gila yoga. Yoga untuk sakit belakang lah, yoga untuk sakit kaki lah, segala benda. Tapi kita punya fokus hari ni lah yoga untuk fat loss, untuk kurus. Okey, dah ready? Siapa sini dah ready boleh tak komen dah ready? Boleh tak share Facebook Live ni? Boleh tak komen sikit dah ready kalau dah ready, dan bagi saya love banyak-banyak. Sekiranya dah ready, saya tak nampak komen tu dari jauh, saya baca komen dari sini. Hi Puan Morning, Puan Ariskim. Alright, settle. Alright, so kita akan mulakan pergerakan yang pertama. Nama dia adalah Sun Salutation. Semalam, siapa kat sini yang ada dalam kita punya Facebook Live semalam? Nama Sun Salutation ni lah satu nama yang bagi saya adalah satu nama yang kontroversi. Okey, Sun Salutation adalah satu pergerakan, kalau kita perasan kita akan familiar pergerakan tu. Tetapi disebabkan nama dia Sun Salutation, kenapa? Disebabkan yoga ni adalah satu pergerakan yang diambil serba sedikit daripada pergerakan-pergerakan asas seharian dan dijadikan satu amal ibadat oleh mereka yang menyembah matahari. So that's why nama dia adalah Sun Salutation. Kita akan perasan pergerakan itu macam similar dengan biasa kita buat. Saya bukan nak kata kita ni sembah matahari, tak. Tapi sebenarnya kadang-kadang mereka menyalahgunakan pergerakan yang kita buat tu dan namakan nama pergerakan dia Sun Salutation. Dan yoga is all about macam satu pergerakan untuk buat connection antara otak, minda kita, hati kita dan kita punya pergerakan anggota badan kita yang lain. Dan yoga ni satu benda yang best. Kita boleh buat hari-hari, macam Puan Ariskim dia buat 30 days challenge. Hari ni dah hari yang ketiga. So tahniah Puan Ariskim. Macam saya cakap tadi, beyond committed. Okay, so yang pertama, kita berdiri macam ni. Okay, kita berdiri macam ni, kita tegak je badan. Alright, Waalaikumsalam. Puan Kamsiah, apa khabar? Pasang live coach kat TV baru clear. Ya ke apa? Payah TV terus. Alright. Ready? Kita akan berdiri macam biasa. Okey, berdiri macam biasa. Tegak badan. Bukan sengit, bukan apa. Saya akan buat daripada tepi sebabkan saya nak kita nampak macam mana badan saya bergerak. Nama yoga ini adalah Sun Salutation. Korang akan faham kenapa nanti. Kalau katakan pergerakan saya tak nampak, mungkin sebabkan saya kena buat angle tak kena, bagi tahu kat saya. Okey? Right, so right, so kita akan berdiri macam ni, kita akan angkat tangan macam ni. Kemudian kita akan cuba turun slow-slow badan kita ke bawah. Dan kita akan cuba dapatkan bentuk badan L. Kita akan terasa stretch dekat bahagian dekat sini. Dan kita cuba sentuh kita punya kaki kita. Tak dapat sentuh tak apa, cuba sentuh sampai kita rasa kita punya belakang betis pekan peha ni, hamstring kita stretch. Right? Kita akan rasa stretch kat situ. Kita cuba tegakkan badan kita sambil kita cuba sentuh jari kaki kita dengan tangan kita lah. Kemudian kita akan turun ke bawah. Macam seolah macam kita nak, right? Nak baring. Tapi kita tak baring, kita buat macam ni. Nama dia lah Cobra Pose. Nampak tak Cobra Pose aku? Right. Nama dia lah Cobra Pose macam ni. Tegak badan kita. Kita cuba tahan kat sini, kita akan rasa dia punya stretch dekat belakang lower back kita. Okey, cuba tahan sikit kat situ. Right. Kemudian kita akan slow-slow naikkan punggung kita. Kita akan buat macam ni. Kita akan terasa stretch dekat bahagian hamstring. Kita rasa stretch kat bahagian belakang kita dan juga bahagian kita punya latissimus dorsi tu. Kemudian kita akan slow-slow buat inchworm dan kemudian bangun. Faham tak pergerakan tu macam mana? Sebenarnya ini adalah satu modified pergerakan solat. Kita biasa buat pergerakan tu macam kita rukuk, okey, kita berdiri balik, kemudian kita sujud, kita cuba bangun. Kita sedang menggunakan muscle-muscle dekat bahagian badan kita sekarang ni. Itulah namanya yoga. So kalau kita dapat faham pergerakan tu, kita dapat feel stretch dekat bahagian-bahagian tubuh tertentu setiap kali kita buat pergerakan tu, dan kita bernafas macam biasa. Macam mana cara nak bernafas macam biasa? Bukan bercakap macam ni. So cuba fokus kepada pernafasan saya pula kali ni. Saya tak nak kita macam bercakap banyak. Kita just tengok je dulu dan kita cuba bernafas ikut macam mana rhythm saya bernafas. Okey, nanti kita akan faham macam manakah cara saya tak nampak. Nampak tak? Siapa sini nampak pergerakan saya tadi? Boleh tak komen nampak? Waalaikumsalam Puan Kamaliah, apa khabar? Puas tengok. Alright. Siapa sini nampak pergerakan saya tadi? Boleh tak komen nampak? Nampak tak the whole movement saya tadi? Kalau nampak, boleh tak komen nampak? Boleh tak bagi saya love? Sebab saya tak nampak komen daripada situ. Alright. So, kita akan buat balik semula. Angkat tangan. Cuba sentuh belakang. Sentuh kita punya tapak kaki sambil kita cuba tegakkan badan kita.
dan kita cuba sentuh jari kaki kita. Right, kemudian kita slow-slow turun. Dan kita buat nama dia cobra pose. Kita akan terasa stretch. Ikut fokus pada pernafasan. Okey, faham tak dia punya movement tu? Movement tu, dia punya key dia adalah pernafasan. Kemudian kita punya nama dia adalah muscle to mind connection. Dua benda tu je yang fokus kita sekarang ni. Kita tak fokus kepada bunyi orang tengah sapu sampah. Kita tak fokus kepada bunyi cengkerik, bunyi burung dan sebagainya. Kita tak fokus pada tu. Kita fokus kepada kita punya pernafasan dan muscle to mind connection. Maksud muscle to mind connection adalah kita akan perasan kita punya muscle tu stretch dan kita cuba feel the stretch muscle tu. Kita cuba macam, sedapnya belakang ni. Kita rasa decompress, kita rasa kena compress belakang kita. Compress dan decompress punya tu akan menyebabkan rasa sakit belakang kita akan hilang. Kalau kita faham, okey? Siapa sini faham? Boleh tak komen faham, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook ni? Siapa sini nampak pergerakan tadi tu? Boleh tak komen nampak? So, kita akan buat lagi sekali. Kita akan buat pergerakan ni sebenarnya dibuatlah dalam 4 ke 5 kali. Nak tak saya share satu benda? Dia punya secret kejayaan yoga ni terhadap kita punya cara kurus dan kita punya apa yang kita nak capai dalam kehidupan kita. Tak kisahlah nak kurus ke, nak kaya ke, nak miskin ke, nak apa ke. Semua benda ni bila kita dapat connectkan kita punya otak kita punya mind kita punya hati kita dan kita punya tangan kita, insya-Allah kita akan dapat capai macam-macam benda, especially tentang awareness, especially tentang mindfulness. Apakah maksud awareness dan mindfulness tu? Kadang-kadang kita tak dapat nak baca apakah signal yang cuba dihantar oleh otak kita sehingga kan kita macam tak dapat faham apakah maksud dia. Contohnya, macam bila kita mengantuk, otak kita hantar signal kepada badan, kita menguap. Mata kita macam terkebil-kebil sikit. Tapi kita gatal tak nak tidur. Kita masih lagi main handphone, contoh. Ataupun kita rasa macam lapar. Perut kita dah berkeroncong dah, macam bunyi-bunyi dah. Kita tak makan-makan lagi. Sebab kita banyak buat kerja. Sama juga macam bila kita macam tengah-tengah makan sedawa. Kita masih lagi sambung makan. Itulah sedawa, itulah macam kita punya signal otak bagi. So, bila kita cakap pasal mindfulness, setiap signal yang otak bagi pada badan kita untuk kita melakukan sesuatu ataupun stop melakukan sesuatu, kita akan perasan on the spot dan kita akan terus stop ataupun kita akan terus buat. Macam itulah. So that's why mindfulness tu adalah satu keadaan yang mana kita dapat aware ataupun kita perasan apakah signal yang otak tu bagi pada badan kita untuk kita buat sesuatu lah. Kadang-kadang ada orang dia tak dapat nak baca sebabkan dia ada block. So that's why block tu mungkin sebabkan dia terlalu fokus kepada alam persekitaran kat luar, stres dia kerja, masalah-masalah dia dan sebagainya. So that's why kita nak selesaikan masalah tu, kita fokus kepada diri kita dulu. Kita fokus kepada 3 benda je. Otak kita, mind kita punya badan kita, pergerakan badan kita dan juga kita punya hati kita. Dan kita juga dalam sepanjang proses tu, kita nak fokus kepada 3 ni susah. Tapi kita fokus pada 2 benda lagi. Kita fokus kepada kita punya pernafasan dan kita punya muscle to mind connection. 2 benda tu kita fokuskan. InsyaAllah ketiga-tiga benda tadi tu akan dapat difokuskan dan keseluruhan masalah kita tentang mindfulness akan dapat juga diselesaikan. So that's why yoga ni sesuai untuk dilakukan oleh semua lapisan umur, daripada budak kecil sampai ke dah berumur. Tak kisah, alasan je jadi penghalang kita untuk tak buat. Okey, kita buat lagi sekali. Saya akan cuba fokus kepada pernafasan. Saya tak bercakap banyak sangat pada pergerakan seterusnya. So, saya harap korang tak bosan. Okay? Cuba try fokus cuba try buat kat rumah. Okay? Sebab kita nak fokuskan kepada kita punya movement sekarang. Okay? Tarik nafas. Turun. Tegakkan badan. Sentuhkan jari kaki.
Kita buat yang sekali lagi. Kali ni saya nak modify sikit sebab saya nak dapatkan saya punya muscle dekat bahagian punggung, glutes muscle, untuk engage bersama-sama kita ketika yoga ni. Alright. Okey, ni baru punya. Dalam keadaan kita perasan tak perasan, kita sedang menggunakan keseluruhan muscle badan kita. Okey, saya tunjuk Saya tunjuk slow pula. Dan saya akan explain muscle mana yang kita guna dan apakah yang sepatutnya kita rasa. Okey, boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Yoga ni memang membosankan untuk tengok, tapi cuba try buat, kita akan dapat rasa feel dia tu. Alright. Tonton bersama rakan apa? Okey, baik. Alright. So saya nak buat balik semula kita punya yoga punya ni. Bila kita buat angkat tangan, kita bukan buat apa pun. Kita just macam nak tarik nafas. Gitu kan? Tarik nafas gitu seolah macam kita sedang menggunakan lever dekat tangan kita ni untuk kita tarik nafas dalam. So bila kita tarik nafas dalam, kita bagi space yang besar sikit dekat bahagian kita punya paru-paru untuk kita sedut lagi banyak lagi kita punya nafas. Okey? Lagi banyak oksigen lagi. So kita buat at point macam ni, kita dah rasa macam kita punya oksigen dah penuh dekat bahagian dada. So kita punya kaki kita macam besarkan sikit shoulder width kita punya kaki ni. Kemudian kita turun ke bawah dalam keadaan badan kita tegak. Kalau tak boleh tegak tak apa, kita cuba sebaik mungkin. Dan kita cuba dapatkan dalam bentuk L macam ni, macam seolah-olah rukuk, tapi semua macam kita just tegakkan badan kita dan kita cuba sentuh jari kaki kita. Kita nak rasa stretch dekat bahagian hamstring kita dan juga belakang kita kat sini. Supaya apa? Supaya kita dapat stretch muscle-muscle kat situ dan kita akan rasa macam tak sakit belakang, tak sakit pinggang, tak sakit kaki lah. Alright. Tarik nafas, hembus nafas. Kemudian kat sini kita akan guna muscle mana? Kita akan guna muscle dekat belakang ni, lower back dan juga dekat hamstring. Right. Kemudian kita akan turun dekat sini. Okey, position macam ni, dia sedang menguatkan 3 muscle sekarang. Dekat bahagian dada, tricep dan dekat kita punya shoulder. Okey, kita akan tahan macam ni for a few second macam tu. Kita akan rasa macam stiff dekat bahagian dada, tricep dengan kat bahagian shoulder kita, dan kemudian kita akan melengkungkan badan kita. Nama adalah Cobra Pose. Jangan lupa untuk bernafas, okey. Kat sini kita akan rasa belakang kita pun dia tengah stretch, dia tengah compress sekarang belakang kita. Kita tengah compress belakang kita sekarang dan juga kita sedang gunakan masa dekat bahagian dada kita, tricep kita dan juga kat bahagian kita punya deltoids kita, shoulder kita punya muscle. Bernafas macam biasa juga. Kita sekarang ni posisi macam ni, kita tengah rest kan daripada pinggang ke bawah. Tengah rest kan. Kemudian kita akan buat nama pose ni apa, saya tak ingat. Okay, kita cuba decompresskan kita punya belakang macam ni. Okay, macam ni kita sedang gunakan masa kat mana? Hamstring kita. Kita akan rasa stretch dekat bahagian hamstring, dekat bahagian belakang paha dengan dekat kita punya apa nama ni? Betis kita. Bernafas ni biasa. Right, dan kita juga akan rasa gunakan muscle dekat bahagian shoulder kita juga. Alright. So sekarang ni dalam posisi macam ni, kita gerakkan tapak kaki kita ke depan. Macam ni. Right. That's why kena pakai seluar yang bersesuaian. Right. Kemudian kita akan cuba tegakkan badan kita. Kita akan rasa salah satu daripada belakang kita ni, especially bahagian opposite yang bersilang dengan kaki kita kat depan ni, akan rasa macam stretch. Kita punya kaki sini macam agak menggeletar sikit. Kenapa? Kita sedang gunakan muscle dekat sini,
dan juga dekat belakang, dekat punggung kita sebelah kanan ni juga untuk kita tengah stretch dia. Kita cuba gerak-gerakkan sikit, kita rocking dia macam ni sikit supaya kita dapat feel that pressure dengan dia punya stretch dekat kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita tukar position lain. Right. Macam sama, kaki lain, kaki sebelah tu. Alright, kita cuba stretchkan badan kita. Dan kita akan cuba bengkokkan sikit badan kita, cuba rock the position supaya kita akan dapat rasa dia punya stretch dekat bahagian mana? Bahagian punggung kita dan juga dekat bahagian muscle, inner thigh muscle kita. Right, so daripada situ kita akan berbalik pada position asal macam ni. Kemudian kita akan bengkokkan badan kita macam ni balik. Dan kita buat inchworm. Okay. Kita gerakkan tangan kita step by step ke belakang. Kemudian kita cuba berdiri. Dia punya keseronokan dia punya feel dia kan. Kita rasa badan kita rasa macam stretch habis. Satu badan kita stretch habis. That's why kita solat, itu pergerakan dia sebenarnya. Dan masa-masa yang sama juga kita sedang gunakan ketika kita solat. Dan that's why position sun salutation ni adalah satu position yang dia dimodified daripada pergerakan solat dan digunakan oleh mereka yang agama yang menyembah matahari. That's why nama dia adalah sun salutation. So ada sejarah dia kat situlah. Alright, itu adalah yoga yang pertama. Memang kita akan rasa stretch kat satu badan kita sekarang. Siapa sini dapat follow? Boleh tak komen dapat follow? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni? Sekiranya tak dapat nak follow sebabkan dapat tengok separuh, cuba nanti tengok daripada awal semula. Macam mana kita buat pergerakan tu, muscle mana kita tengah train, apa yang kita akan rasa. Kalau kata kita rasa sakit, bermaksud kita kena ubah sikit angle kaki kita, angle tapak kaki kita, lutut kita, belakang kita, kena pandai adjust kan, supaya dia tak rasa sakit, dia rasa sedap. Okey? Alhamdulillah. Okey, cantik. Dapat follow, alhamdulillah. Dapat bentuk V terbaik. Namanya downward facing dog. Ya. Betul. Saya lost kata-kata tu. Yang ringan dapat lakukan. Waalaikumsalam Puan Jamnah. Waalaikumsalam Puan Fazilah Ila. Alright, tak apa. So, itu adalah yang pertama. Okay, yang kedua, nama dia adalah boat pose. Boat pose ni, dia macam mana? Dia macam untuk kita punya perut lah sebenarnya. Kita punya overall perut kita dan juga untuk kita punya stability. Macam saya sebut hari tu, okay, berkenaan dengan perut, kita punya muscle kat sekeliling sini ni kan. Tujuan dia adalah untuk apa? Tujuan dia adalah untuk menstabilkan upper body dan lower body kita. So kalau katakan kita tak train muscle untuk stability, okay, stability untuk stabilkan bahagian upper body dan lower body, bermaksud kita tak dapat nak gunakan muscle perut kita sepenuhnya. Mungkin kita dah buat dah apa tu plank, kita dah buat dah macam sit up, dah buat dah abs crunch dan sebagainya, tapi tak nampak hasil. Kenapa? Sebab kita tak gunakan muscle perut kita sepenuhnya, functionality dia. Badan kita, muscle kita macam mana kita boleh bentuk dia, sebabkan kita dapat kita fulfill functionality badan kita. Kalau kita dapat fulfill functionality badan kita, bergerak macam mana cara dia, angkat barang macam mana cara dia, that's why kita akan dapat body tone yang cantik. Alright. So dalam ni kita akan buat satu pergerakan untuk menstabilkan upper body dan lower body. Kita akan buat bentuk macam boat. Kita akan pivotkan punggung kita dekat bahagian lantai. Kemudian kita akan cuba sentuh tangan kaki kita pada masa yang sama. So kita akan buat yang sama sekarang. Right. Saya rasa macam ni, boleh tak kot macam ni. Nampak tak? Siapa sini nampak, boleh tak komen nampak? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau nampak? Alright, nampak lah kot So, cara dia sini, kita cuba keraskan perut kita dulu. Kita keraskan perut kita dulu, right? Kemudian kita tahan nafas, okay? Tahan nafas. Kemudian dalam keadaan kita tengah tahan nafas tu, kita cuba angkat kaki kita dan kita cuba sentuh. Jadi kita tak payah sentuh pun, kita just lunjurkan saja. Kita cuba maintain dalam position macam ni, dalam keadaan kita tengah keraskan perut. Alright? Dalam beberapa second yang kita boleh buat. Okay? Nak faham tak? Faham kan? So, position ni untuk perut kita macam crunch, macam reverse plank, tapi sebenarnya dia lebih kepada macam untuk menguatkan bahagian muscle-muscle yang lain sebab kita tengah hang dia menggunakan muscle yang ada. Alright, kita akan buat sama-sama
So tahan nafas. Right. Dan sekarang ni kita fokus kepada kita punya pernafasan. Kadang-kadang bila buat macam ni, dia akan sakit belakang. Kita rest dia balik. Macam tu kan. So jangan terlalu fokus kepada sakit belakang. Tapi bila sakit, kita cuba restkan kaki kita. Alright, sambung. Alright. Kalau sakit belakang, antara cara kita boleh buat adalah kita cuba tahan perut kita balik macam seolah-olah ada orang nak tumbuk. Lepas tu kita akan perasan sakit belakang tu hilang. Kenapa sakit belakang tu hilang? Sebabkan kita tak engage sepenuhnya muscle di sekeliling perut kita. Muscle kat perut kita banyak. Depan, belakang, tepi dan sebagainya. So kalau kata kita dapat engage keseluruhan muscle kita, insya-Allah sakit belakang tu tak ada. Okey? Right. Cuba try Puan Ida Osman. Cuba try sama-sama. Sebab saya rasa yang ni mungkin Puan Ida Osman boleh buat lah. Right, mungkin lah. Okay. Nyamuk. Kita boleh gerak-gerakkan dia macam seolah kita nak buat macam abs crunch tu. Alright. Nampak tak? Dan kita buat lagi sekali. Tujuan dia untuk kita dapatkan full benefit. Alright. So kita cuba buat benda tu. Kadang-kadang kita akan jumpa keadaan yang mana kita jadi macam tak stable juga. Itu disebabkan perut kita tak cukup kuat lagi. Tapi tak apa. Kita cuba try macam silangkan kaki kita. Macam ni tadi, silangkan kaki. So dia akan macam tengah pegang, kita rasa macam lebih stable lagi. Kemudian kita juga boleh tahan sikit nafas kita. Lepas tu pula kita cuba gunakan muscle kat perut kita tu sepenuhnya. Kemudian kita bernafas macam biasa. Kita fokus kepada pernafasan. Jangan fokus pada masa, fokus pada pernafasan. Pastikan kita boleh buat rasa macam lama lah sikit. Rasa tu yang penting, bukannya masa sebenarnya. Kita boleh fokus pada rasa, kita boleh fokus pada masa. Tapi kita akan rasa stres. Bila nak seminit ni, Tak payah. Kita fokus kepada rasa, kita buat setakat mana kita mampu. Fokus dia adalah kita cuba fokus kepada dia punya muscle to mind connection dan pernafasan kita. Nak lagi bagus, kita berzikir. Alright? Boleh beberapa second. Okey lah tu. Right, sambung balik semula last. Alright, tadi saya buat macam saya tak perasan saya melengkung badan. So that's why kita cuba tegakkan badan kita. Itu pun akan meningkatkan stability badan kita juga. So itu adalah senaman yang kedua. Siapa sini dapat follow? Boleh tak komen dapat follow? Saya rasa kan dalam banyak-banyak senaman, saya rasa yoga lah satu senaman yang refreshing bagi saya. Dia buatkan saya rasa macam kalau macam baru bangun daripada tidur kan. Kita cuba buat senaman. That's why antara aktiviti yang biasanya orang Islam buat bila bangun daripada tidur, dia akan semayang. Semayang, contohlah semayang tahajud ke, semayang sunat apa-apa, semayang subuh ke. Bukannya macam masih lagi scroll handphone kan. Macam saya buat pagi tadi lah. So that's why kita buat macam tu. Tujuan dia untuk meningkatkan stretchability badan kita dan membuatkan kita dapat jadi lebih mobile pergerakan badan kita. Dan kita, insya-Allah cara macam ni dia akan menyebabkan kita akan dapat kurang rasa sakit-sakit sendi, sakit-sakit stiff muscle dekat bahagian-bahagian tertentu, terutamanya belakang. Belakang adalah satu rasa sakit, rasa segang-segang badan yang biasanya kita dapat especially bila dah meningkat usia. Kemudian dia juga akan dapat especially kepada mereka yang ada masalah berat badan juga. So that's why belakang kaki adalah muscle yang penting untuk kita train supaya kita akan dapat kurangkan dia punya rasa sakit. Bermaksud kita tingkatkan dia punya pain tolerance dalam badan kita supaya badan kita akan dapat rasa lebih kurang, kita tak rasa sakit sangat walaupun masalah itu ada. Alright.
So senaman yang ketiga ataupun yoga pose yang ketiga, nama dia adalah plank. Plank ni satu yang simple lah kan. Tadi tu kita fokus kepada mana? Kita fokus kepada keseluruhan tubuh badan kita. Kita cuba stretchkan keseluruhan tubuh badan kita dalam movement yang satu tadi tu, yang mula-mula tadi kita buat. Memang powerful gila. Cuba kita buat benda tu hari-hari, insya-Allah kita akan perasan movement dia. Okey. Saya nak letak ke tepi dulu yang sun salutation, letak ke tepi dulu pasal boat pose, letak ke tepi dulu pasal plank pose. Saya nak explain sikit macam mana cara pergerakan solat kita akan menyebabkan kita rasa dapat yang sama juga macam kita buat plank pose, macam kita buat apa sun salutation tadi. Saya rasa kena explain benda ni juga. Sebab saya rasa mungkin kita semua tak ada masa yang banyak untuk kita melakukan senaman. Tapi saya yakin kita semua ada masa untuk solat. Tipulah tak ada masa untuk solat kan. Okay, right. Kita sambung Coach, last pose plank pose, betul. Last pose plank pose. Right. Gini, bila kita solat kan, macam saya sebut tadi, kita akan fokus kepada bacaan kita kan. Bila kita solat, saya pernah bagi tahu sebelum ni, ada kena-mengena juga macam mana cara kita nak jadi lebih sihat. Macam mana kita boleh kontrol minda kita supaya dengan solat itu kita dapat connectkan tiga benda ni. Sama macam yoga. Kita punya otak kita, kita punya mind, kita punya hati kita, perasaan kita dan juga kita punya pergerakan anggota badan kita. Jadi, macam mana nak fokuskan kepada kesemua sekali, dalam solat kita fokus kepada dua benda je. Pertama, pada kita punya bacaan dan pergerakan. Dua benda tu je, bacaan kita dan pergerakan. So, that's why bila kita fokus kepada dua benda ni, insya-Allah tahap kekusyukan kita akan meningkat berkali-kali ganda. Okey, macam biasa. Ini bukan kelas agama ini bukan kelas pafa ke, bukan kelas kafa, tak ada. Alhamdulillah, sedawa buat ustaz. Alright, dah breakfast ke? Saya breakfast minum kopi je dan makan beberapa ketul badam. Alright. So, bila kita solat macam biasa, kita akan angkat takbir kan? So, kita akan takbir, Allahu Akbar. Kita akan bernafas macam biasa dan kita akan fokus kepada kita punya bacaan-bacaan semula. Dan bacaan yang tertib tu akan menyebabkan kita boleh bernafas dengan baik. Okey, kita tak baca dengan macam nak mengejar, macam nak F1 punya bacaan, macam bukan macam tu. Kita baca dalam keadaan slow and steady sebab kita ada tertib. Dan ketertiban itulah kita akan dapat selitkan sikit dengan pernafasan. Sebab kita manusia, kita boleh tahan nafas berapa lama je pun. So kita akan bernafas macam biasa dan dia akan meningkatkan ketenangan jiwa kita bila kita buat. So kita boleh buat benda yang sama juga dalam setiap pergerakan ataupun setiap apa yang kita buat, iaitu ketertiban. InsyaAllah kita akan dapat rasa tenang. Baik. Allahu Akbar tu. Okay. Ini kiblat ke apa saya tak tahu. Tiba saya macam ni matahari sebelah sana, bermaksud sinilah kiri. Okey, bermaksud betul lah tu kot kat sini. Betul lah kot dekat sini. Timur tak lah. Kiblat macam tu. Alright, so katakanlah ni kiblat Okey. So kita angkat takbir dan kemudian kita akan sujud, kita akan rukuk. Rukuk kita ni kita akan pegang bahagian lutut kan. Tapi kita tak letakkan pressure kat lutut dan tangan kita. Kita akan letakkan pressure kita pada bahagian belakang dan juga ni. Sama sebiji macam kita punya sun pose. Sun salutation pose, alright? Macam ni, kita akan rasa macam tegakkan badan kita. Okay? Tegakkan badan kan? Bukan macam ni kan? Bukan macam ni kan? Tegakkan badan kan? So macam tu, dia akan buatkan kita punya belakang ni rasa lebih stretch dan akan dapat fokuskan kepada compression belakang kita sekarang ni. So that's why memang mereka yang solat pun akan dapat benefit yang sama ketika kita buat sun salutation. Dan kemudian bila kita sujud, okey, sujud kan. Ni tak ada apa sangat, dia tak gunakan apa stress sebab kita dah ada macam kita dah ada support dekat lutut kita dan tangan kita. Cumanya aliran darah dia turun kepada otak lah. Kemudian yang jadikan pergerakan solat ni sama macam sun pose tu adalah bila kita bangun sujud tu dan kita akan tolak ke atas, kita sedang guna masa kat sini dan masa kat belakang ni, alright, dekat shoulder belakang ni, alright. Kemudian kita akan cuba bangun. Bangun tu kita sedang gunakan masa daripada punggung, kaki, peha, perut dan sebagainya. Dan kita akan buat benda yang sama. Bermaksud satu tubuh badan kita tengah train sekarang sebiji macam sun salutation pose. Cumanya solat kita akan solat sebanyak sekurang-kurangnya 5 kali sehari. Dan total semua sekali adalah sebanyak 17 5, 4, 4, 4, 3, 2. So 17 lah. 17 kali kita buat pergerakan macam tu. Bermaksud kita setiap hari buat sebanyak 17 kali. Selama sebulan kita akan buat sebanyak 510 kali.
pergerakan macam tu, sepatutnya kita dah dapat satu level of ketenangan jiwa dah. Sepatutnya sekarang lah. Baik, siapa sini dapat sesuatu? Cerita pasal solat pula kat sini. Aku bukannya ustaz, tapi cerita pasal yoga tadi. Siapa sini faham? Boleh tak kami faham? So itu adalah pergerakan pertama dan kedua. Dan macam Puan Arisim kata, next pose adalah plank pose. Plank pose adalah satu pergerakan, satu pose yang tujuan dia mainly untuk bahagian perut, overall keseluruhan bahagian perut. Dan juga bila kita buat plank pose, kita juga sedang menggunakan muscle dekat bahagian sini. Nama dia lah front deltoid. Okay, kita tengah gunakan untuk tahan. Dan juga bahagian dada kita bahagian atas, siap berlari. Right. Kemudian kita juga akan menggunakan muscle sedikit dekat bahagian punggung kita dan juga bahagian peha kita. Sebab bila kita buat plank pose, satu benda yang kita kena faham adalah kita nak dapatkan stability. Cuba bayangkan macam seolah-olah kita nak buat plank, kita gunakan muscle di bahagian perut, nak disupportkan dengan punggung kita, kita cuba squeeze punggung kita. Cuba bayangkan kita nak squeeze punggung kita. Okay, saya nak cakap sikit, kalau if you don't mind, kalau kata kita boleh macam open minded, seolah-olah macam kalau katakan ada benda dekat punggung kita, macam bola tenis ke, kita kepit pakai punggung macam tu, gitu kan, macam bunyi macam kan, tapi kita buat macam tu. Tujuan dia adalah untuk macam kita macam dapatkan stability dekat bahagian punggung kita dan overall kaki kita dan juga kita punya bahagian perut. Sebab plank pose ni, bahagian perut ni dia lebih kepada untuk stabilkan bahagian atas kita, bahagian upper body. Dan punggung kita sekarang lah lebih kepada nak menstabilkan bahagian lower body. So that's why muscle to mind connection yang macam tu akan bantu kita dapat jadikan plank kita lebih lama. Alright? Boleh faham Alright. Come on. Kata Kak Yung, kata come on. Betul. Saya lost perkataan tu Kak Yung. Alright. So saya sambung. Plank macam biasa. Okay. Macam biasa kita akan rasa muscle dekat bahagian mana? Dekat bahagian kita punya ni, front deltoid, bahagian dada, bahagian atas ni. Kemudian kita akan tarik nafas sambil tengok segala semut yang berjalan kat sini. Kemudian buat apa? Kita akan cuba lunjurkan kaki kita dan kita akan cuba macam ni, dalam keadaan kita tengah kemutkan punggung kita dan juga kita sedang engage muscle dekat perut kita. Fokus pada pernafasan, jangan bercakap. So tengok kuku sikit, kuku kotor ke. Aku kena potong kuku hari ni contoh. Alright. Alright, boleh faham So kita akan rasa macam mana? Kita akan rasa muscle dekat bahagian ni, lower abs kita ni. Lower abs kita ni kita akan rasa dia macam agak keras. Dan juga dekat punggung kita pun akan rasa macam agak stiff sikit. Itu yang bagus. So kita buat pergerakan tu, kita jangan fokus kepada masa. Kita akan rasa stres. Kita fokus kepada macam apa aku nak buat hari ni. Contoh, apa aku nak masak hari ni. Macam hari ni saya punya kerja, malam sekarang pukul 9 kita ada Black Magic Mentoring. So jangan lupa malam ni kepada student Batik Venus yang berada dalam Kim Kardashian, Titanium, apa lagi? Beyonce, Jennifer Lopez, right, yang masih aktif, jumpa saya malam ni jam 9 malam sebab kita akan buat weekly group coaching. Right. So insya-Allah kita akan sambung cerita pasal minggu lepas tentang macam mana caranya untuk kita, apakah rahsia meal plan Batik Venus bahagian kedua hari ini. Kemudian saya akan juga buat beberapa perkara lagi, buat konten dekat pasal video punya editing punya benda. Jap, saya nak tanya, siapa kat sini yang dah tengok video semalam? Video iklan Thailand semalam. Bagus untuk peranakan. Okey. Siapa kat sini yang dah tengok video kita semalam pukul 11 malam pasal satu iklan Thailand? Itu pun saya buat semalam dan hari ni insya-Allah saya akan buat satu lagi video yang seakan-akan macam tu tapi tak selama 5 minit lah. Alright. So, terima kasih sebab join Facebook Live kita. Terima kasih sebab join kita bersama-sama yoga. Saya rasa yoga ni satu benda yang kita boleh buat hari-hari. Tak ada satu penghalang pun sebenarnya. Yang penting sekali adalah kita ada kehendak, kita ada jalan. Kalau kita rasa tak ada masa, kita memang takkan ada masa. Kalau kita fokus kepada macam mana caranya untuk aku ada masa, insya-Allah masa tu akan datang. Boleh faham tak?
Syafiq Khair. Alright. Terima kasih semua. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.